Tapi saya nak quote lagi habis waktu kita pula. Saya sebut baru-baru ni, antara yang menarik Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni ialah tentang fiqh dia. Kita diperoleh dengan cara pendekatan fiqh dia tu, kita serasi. Saya terjemah lama dah ni, cerita 10 tahun lebih. Masa dia datang ke Malaysia, dia dapat tokoh Ma'al Hijrah. Setengah sedikit apa yang beliau tulis pada muqaddimah awal kitab dia Fiqhul Jihad. Dr. Qaradawi ini imam al-wasatiyah, kesederhanaan. Ramai orang, sebahagian hatta geng-geng so-called salafi, tak terima Qaradawi pasal dia ikhwanul muslimin. Dia duk tengok tentang bendera, dia tak tengok tentang pendirian kawan tu. Sebahagian mereka pun ada parti juga, hak dia kata ada pun. Dia tak perasan parti dia, perasan parti orang. Qaradawi fiqh dia luas. Fiqh jihad antara usaha Qaradawi untuk memperkenalkan supaya orang tidak cuai tentang bab jihad, tapi tidak juga melampau dalam bab jihad. Seperti buku-buku dia yang lain juga. Dan saya terjemah sebahagian ni, saya terus terjemah. Dia sebut apa muqaddimah dia, pendekatan dia dalam menulis, mengambil hukum, mengambil manfaat dari khazanah fiqh Islami dan mengiktiraf lautannya yang luas dengan tidak cenderung kepada hanya satu mazhab tanpa melihat mazhab yang lain, atau terikat dengan satu imam tanpa melihat imam yang lain. Itu Qaradawi, cara fatwa dia. Bahkan kita menganggap peninggalan besar ini, yakni khazanah fiqh, milik setiap pengkaji untuk dia menyelami dasarnya, membongkar simpanannya, menggali setiap penjurunya dan membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, satu dalil dengan dalil yang lain, tanpa taksub kepada satu pandangan atau taklid berterusan satu mazhab. Yang ni Wahabi ya. Dia bukan Wahabi. Satu orang kadang-kadang macam ni lah, orang Melayu dulu, kadang-kadang dia pengetahuan tak banyak, ilmu kedoktoran dia tak pi. Dia hanya belajar kalau sakit hantu. Ni cerita kat ni adik-adik kita di Kuib ni, anak-anak kita ni. Macam tu lah Bomo dulu. Apa dia, orang sakit kanser ke apa, dia main-main tengok. Ni bukan kerja lain, ni kerja hantu raya. Yang duk kena hantu raya, hantu plesit, hantu laut, kena. Hantu pun macam stres, dituduh bertalu-talu setiap kali Bomo berubat. Padahal Bomo tu pun bergabung dengan hantu juga. Sebab apa? Pasal dia tak ada pengetahuan dia, melainkan hantu sahaja. Bila ilmu berkembang, oh rupanya kanser, rupanya kanser. Bila dia tak tahu, dia tak disumbatkan dengan pengetahuan orang awam. Bukan mazhab Syafi'i, Wahabi. Tu lah, yang tu tu. Pasal dia tak tahu bahawa saya khazanah fiqh ni luas. Bukan orang menolak mazhab. Qaradawi sambut kata apa? Bahkan kadang-kadang kita mengambil pendapat Abu Hanifah, kata dia, kemudian mengambil Malik, kemudian mengambil Syafi'i, kemudian mengambil Ahmad, kemudian mengambil pendapat Daud, yakni Daud Az-Zahiri. Bahkan mungkin dalam beberapa perkara kecil kita keluar dari mazhab Sunni, yakni mazhab fiqh bukan akidah, kepada mazhab Zaidiyah atau Ja'fariyah atau Ibadiyah jika kita dapati penyelesaian dalam masalah tersebut. Kita dalam fatwa di Perlis kita ada pengalaman benda yang sama di luar. Bank susu ibu kita dalam mazhab Al-Lais bin Sa'ad umpamanya, dia lebih luas. Bank susu, orang nak kumpul susu, kalau pikap susu ibu takut bercampur susu, sakit bercampur anak, ada tempat yang fatwa tak boleh. Tapi kalau tengok Lais bin Sa'ad, dia kata sedikit luas untuk dia, walaupun dia bukan mazhab yang dalam 4. Tapi Syafi'i, Al-Imam Syafi'i menyebut Al-Laisu afqah min Malik, Lais itu lebih faqih daripada Malik. Lais kata hak susu hak kena tu hak isap terus saja.
Kalau minum lancawan ni tak kena. Itu pendapat Lais bin Sa'ad. Taklah kita kata kita menelan semua pendapat itu, tapi keluasan pandangan itu memberikan option dalam perkara-perkara yang diperlukan. Mau tak sihat tak apa, tapi dalam fatwa kita perleh taklah terus ambil pendapat Lais kita sebut, tapi kita mengingatkan ada pendapat Lais untuk keluar kalau bagi yang tersangkut. Kadang-kadang budak tu mak dia tak ada susu, orang tak ada susu, dia kena susu orang lain. Kita pula kata tak boleh buat susu, bank susu, kalau bayarlah, takut bercampur susu. Bercampur susu tu mungkin sejak zaman Nabi dulu berlaku, orang berkahwin sama-sama susuan, kemudian Nabi pisahkan. Ni dia tahu nanti berlaku perkahwinan haram. Masa dia tak tahu, tak ada masalah. Bila dia tahu, dia dipisahkan. Kemudian nak sampai 5 kali berturut-turut dengan berbagai kaul dalam masalah ini umpamanya, ia mempunyai ruang. Kalau bercampur susu, pokok kata kalau bercampur dah tak dikira. Jadi susu tu bank dah boleh dicampur, boleh macam-macam lagi boleh dibuat. Saya nak ceritanya ada perkara yang lebih luas. Ijtihad fiqh memerlukan. Ni kita bawain fatwa tentang wakaf. Wakaf, kita lihat dimensi yang lebih luas. Dulu orang kata wakaf bangunan, kita kata boleh wakaf duit. Boleh wakaf duit untuk sementara. Saya wakaf duit ni 5,000 untuk 2 tahun. 2 tahun kemudian saya nak ambil balik duit saya 5,000. Boleh tak? Kita fatwa boleh. Habis tu macam mana? Jangan bagi habis duit tu. 5,000 kau tu ambil, dia gunalah untuk meniaga. Nanti bagi balik. Orang lain pula guna 5,000 tu untuk buat projek lain, bagi balik. Macam barang wakaf juga. Duit boleh jadikan bahan yang digunakan sementara. Besok dia ambil balik. Wakaf sementara. Bak wakaf ni luas. Kalau kita kata daripada tak boleh langsung daripada awal, kita menyempitkan sekurang-kurangnya dia buat kebajikan 5,000 duit dia tu dalam 2 tahun. Fiqh luas. Mazhab banyak khazanah. Dalam fiqh ada kelonggaran. Tapi tak boleh. Kita satu mazhab saja. Tapi mai dalam akidah, pokok pun hang nak panggil. Boleh panggil dia kata, cuma dia pun rasa bodoh lah, kan? Jadi dalam patutnya dalam akidah kita bertegas, dalam fiqh kita luas. Ini dalam fiqh sempit, dalam akidah cari tu segala wali kutub, minta kat wali kutub, minta kat dalam kubur. Yang bab yang Nabi suruh luaskan kau sempitkan. Bab yang agama sentiasa bagi tahu jangan ambil daripada selain daripada Allah, jangan seru selain daripada Allah, bab tu kau nak takwilkan. Ini adalah hal yang penting untuk kita faham dalam